Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyin nuri wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa kullama ghafala an dhikrika wa dhikrihi ghafilun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna minal mukhlisin amma ba'd. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita mulakan dengan membaca umul kitab serta 10 ayat dari surah Al-Kahfi dengan niat menjadi hadiah kepada Rasulullah SAW serta ahli keluarga dan para sahabat baginda radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kepada seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya imam kita insya-Allah yang kita akan pelajari kitabnya ini, iaitu Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam Al-Ghazali, ataupun dalam riwayat lain Al-Ghazali, ada sabdu. Dan kepada guru-guru kita, ibu bapa kita, anak isteri kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita ilmu yang benar, akidah yang benar, niat yang benar, amal yang benar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah bermula pada malam ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang sangat masyhur dan sangat asas dalam ilmu tasawuf, dan di antara kitab-kitab yang patut dijadikan sebagai muqaddimah ataupun anak tangga pertama dalam pelajaran ilmu tasawuf.
Antara kitab yang sangat patut dijadikan anak tangga pertama juga dalam pengajian ilmu tasawuf ini adalah kitab Kimya'us Sa'adah. Kimya'us Sa'adah iaitu formula kebahagiaan. Formula kebahagiaan juga dikarang oleh Imam Imam Al-Ghazali. Jadi tuan-tuan, saya akan terjemahkan kitab itu dan sedang terjemah pun. Boleh kata mungkin 60% dah siap. Dan insya-Allah saya akan printkannya dengan tape binding. Biasa saya buat saiz B5. Saiz B5 ni sedap sikit nak belajar, sedap besar. Ya. Ada terjemahan yang saya ajar, mungkin takut nak cari itu satu kerja. Jadi tak apa, saya siapkan, dan doa-doa yang ada dalam tu saya cuba besarkan, sebab kalau boleh doa-doa dalam kitab Hidayatul Hidayah ni kita jadikan sebagai amalan harian kita. Kalau di negara Yaman disebut siapa yang mengkhatamkan kitab Hidayatul Hidayah ni faqih kecil dan dipakaikan serban. Habis belajar kitab Hidayatul Hidayah dan hafal doa-doa dalam Hidayatul Hidayah, maka tuan guru akan pakaikan serban. Dia sebagai macam penghormatan lah. Itu amalan di Yaman. Cuma sebelum kita mempelajari kitab tersebut, maka kita ada dua muqaddimah. Jadi malam ini muqaddimah pertama berkenaan dengan Imam Ghazali. Saya akan cuba cover dalam tempoh yang kita ada ni, sebab saya tak nak kuliah kita ni melirik panjang sampai tak habis kitab. Kita insya-Allah kita akan cuba habiskan kitab. Jadi saya tak ulas panjang sangat, tapi taklah pendek sangat. Macam seolah-olah ada slot dia lah. Slot pertama muqaddimah tentang Imam Ghazali, kemudian slot kedua muqaddimah tentang ilmu tasawuf, kemudian kita masuk pada kitab Hidayatul Hidayah. Baik, maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meminta petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan mengenal siapa itu Imam Ghazali. Satu slot je lah. Walaupun Imam Ghazali ni kita boleh cerita panjang, tapi kita orang kata ada sistem berjadual jugalah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ghazali ini adalah imam mujaddid bil ittifaq. Imam yang disepakati beliau adalah seorang mujaddid. Ini disebut oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam satu nazam dia, Tuhfatul Muhtadin bi Asma'il Mujaddidin. Jadi Imam Suyuti ni dia ada senaraikan nama-nama mujaddid dalam Islam, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya innallaha yab'atsu 'ala ra'si kulli mi'ati sanah. Sesungguhnya Allah SWT akan membangkitkan pada kepala setiap 100 tahun. Maksud kepala setiap 100 tahun tu ulama kata sempurna 100 tahun. Sempurna 100 tahun. Pernah datang satu orang profesor daripada Rusia datang ke fakulti kami. Dia kata dulu sebelum wujudnya media sosial ni, umur satu generasi tu dia kata 25 tahun. Maknanya dia kata kalau kita ambil orang dalam tempoh lingkungan 25 tahun, dia kata pemikirannya mereka hampir sama. Dan dia mengkaji apabila generasi pertama 25 tahun pertama mengasaskan sesuatu, generasi kedua akan memperbaikinya, mengembangkannya, dan generasi ketiga akan meneruskannya, generasi keempat akan meruntuhkannya. Itu bukan dia sebagai profesor dalam bidang sejarah ataupun ekonomi. Dia datang ke fakulti kami, dia cerita tentang itu. Dia kata memang itu yang sentiasa berlaku. Maknanya kalau kita tengok sesuai dengan konsep 100 tahun tu ada tajdid. Tajdid ini bukan dia mendatangkan perkara yang baru, tapi dia menghidupkan asas yang telah ada sesuai dengan
keadaan masyarakat zaman dan sebagainya. Jadi Rasulullah kata Allah akan membangkitkan mujaddid pada setiap 100 tahun. Dan kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, 3 orang mujaddid yang tidak ada khilaf pada mereka adalah mujaddid kurun mereka. Pertama, Imam Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz wafat 101 Hijrah. Beliau wafat 101 Hijrah. Hanya sempat menjadi khalifah ataupun Amirul Mukminin selama 2 tahun sahaja. Tapi setahun pertama dia jadi Amirul Mukminin, tahun kedua umat Islam dah kaya raya dah. Dan sebelum itu of course dia jadi Gubernur Madinah dan sebagainya. Tapi beliau lah juga orang yang bertanggungjawab menghidupkan ilmu hadis. Pada zaman beliau tu beliau memerintahkan ulama-ulama hadis untuk menghimpunkan hadis. Kerana sebelum tu penghimpunan penulisan banyak pada Al-Quran. Maka apabila ilmu Al-Quran telah matang, maka Imam Umar bin Abdul Aziz merasakan perlunya ada pengumpulan hadis. Jadi dia memerintahkan para ulama untuk menghimpunkan hadis, dan di antara ulama yang menyahut seruan beliau tu adalah tok guru pada Imam Malik, Imam Zuhri, antara ulama yang pertama menghimpunkan hadis. Kemudian kata Imam Ghazali, pada kurun yang kedua juga tidak ada khilaf ulama bahawa Imam Syafi'i lah yang menjadi mujaddid yang kurun yang kedua. Wafatnya 204 Hijrah. Jelas Imam Syafi'i melakukan tajdid besar dalam ilmu usul fiqh dan ilmu ulum hadis ataupun mustalah hadis. Imam Syafi'i ini luar biasa. Kemudian berlaku pada kurun ketiga khilaf, sama ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ke, Imam Ibnu Suraj ke, ataupun ada beberapa imam lain yang jadi khilaf. Kemudian kurun yang keempat, kemudian kurun yang kelima kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, maka tidak ada khilaf bittifaq. Mujaddid pada kurun yang kelima, iaitu setelah sempurnanya 500 tahun, adalah Imam Al-Ghazali, wafat 505 Hijrah. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz wafat 101 Hijrah. Imam Syafi'i wafat 204 Hijrah. Imam Ghazali wafat 505 Hijrah. Di antara syarat yang diletakkan oleh para ulama untuk seseorang itu menjadi mujaddid, sebahagian ulama meletakkan dia mestilah umur wafatnya dekat dengan awal tahun, dengan kepala 100 tahun. Jadi 3 imam ini, Imam Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, mereka ni kata Imam Jalaluddin As-Suyuti tak ada khilaf. Mereka mujaddid. Kenapa? Kerana pertama, sumbangan mereka terlalu ketara pada zaman mereka, terlalu ketara. Dan yang kedua, dengan umur mereka, dan tak ada orang yang mendekati mereka seumpama mereka. Sehingga kan macam Umar bin Abdul Aziz tu ulama, berlaku khilaf adakah dia tabi'in yang terbaik. Dari banyak ulama kata terbaiknya yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Baik. Kemudian Imam Ghazali juga dikelani sebagai Hujjatul Islam. Ada sebagian ulama, saya baca kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau berkata maksud Hujjatul Islam ni ialah orang yang menguasai seluruh dalil-dalil Islam kecuali sedikit sahaja. Itu kata beliau. Tapi sebagian ulama mentafsirkan maksud gelaran Hujjatul Islam tu kerana Imam Ghazali ni dia banyak mempertahankan Islam, terlalu banyak mempertahankan Islam dalam perdebatan-perdebatan dia, penulisan-penulisan dia. Bahkan pernah diriwayatkan beliau berdebat dengan Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ni ulama Mu'tazilah tapi mazhab Syafi'i, tapi ada sebahagian ulama kata dia akhir hayat dia taubat masuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Tu kisah lain yang saya tak nak cerita. Tapi pernah mereka berdua bertemu pada musim haji, berdebat daripada subuh sampai ke tengah hari. Katanya perdebatan itu semua orang faham. Kemudian lepas subuh zuhur sampai asar, tidak faham kecuali orang alim sahaja perdebatan itu. Kemudian daripada asar sampai ke maghrib, tidak faham melainkan orang sangat alim. Kemudian antara maghrib dan isyak, tidak faham melainkan mereka berdua sahaja. Kemudian bila orang tanya pada Imam Zamakhsyari, macam mana kamu dapati Imam Ghazali tu? Alah, budak kecil je, dia kata. Budak kecil je. Tapi Allah menangkan dia ke atas aku. Imam Ghazali, macam mana kamu dapati Zamakhsyari? Orang hebat. Tapi Allah menangkan aku atas dia.
Imam Zamakhsyari ni pernah dia naik kapal, tiba-tiba laut bergelora, dia hentak kapal. Hoi, laut diam, ada laut di atasmu. Laut pun jadi diam. Jadi Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali ni berdebat dengan Imam Zamakhsyari ni. Kita pun tahu Imam Zamakhsyari ni ada tafsir, kitab tafsir Al-Kashaf. Dia memang orang ahli bahasa yang sangat hebat, sehingga kan bila dia nak berdebat dengan mana-mana ulama lari. Ulama lari, hebat sangat ni. Tapi dengan Imam Ghazali dia kalah. Jadi Imam Ghazali ni memang terkenal berdebat dengan tokoh-tokoh besar ahli bid'ah dan mengalahkan mereka. Jadi Imam Ghazali tu sebab tu antaranya digelar sebagai Hujjatul Islam. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah di Bandar Tus. Bandar Tus ni di mana? Di utara Iran sekarang ni. Dulu Iraq dengan Iran tu namanya Parsi. Iraq dan Iran itu, kawasan tu dinamakan sebagai Parsi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan tentera-tentera para sahabat menawan Parsi ni pada peperangan Qadisiyah, Ma'rakah Qadisiyah, peperangan besar di mana para sahabat dapat menumbangkan kerajaan Parsi. Kemudian barulah mereka menumbangkan kerajaan Rom. Kemudian berlaku penguasaan terhadap Mesir. Jadi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjaya menumbangkan dua kerajaan besar dan satu kerajaan besar juga di Mesir. Menumbangkan kerajaan Parsi, menumbangkan kerajaan Byzantine, Umar di Rom, dan menguasai Mesir. Ini tiga pembukaan besar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu zaman dia. Jadi bila buka Bandar Parsi, maka alhamdulillah banyak yang masuk Islam dan banyak tokoh-tokoh ulama lahir di bandar daripada kawasan Iraq dan Iran ini, sehingga Rasul kata kalaulah laukanan ilmu bis Thuraya, kalau ilmu ini ada di bintang Thuraya. Bintang Thuraya ni kumpulan bintang-bintang yang mengeluarkan fajar kadzib, itu bintang-bintang Thuraya. Kata Rasulullah, kalaulah ilmu itu ada di bintang Thuraya, la yatanawaluhu abna'un min Fars, akan pasti beberapa orang anak daripada Parsi mencapainya. Maknanya akan keluar tokoh-tokoh ilmuwan besar-besar daripada Parsi. Dan boleh kita tengok terlalu banyak ulama yang lahir daripada Parsi. Bahkan Baghdad pernah menjadi kota pusat ilmu dunia. Tapi Imam Ghazali ni dia lahir dalam keluarga miskin. Keluarga ni keluarga miskin. Kita akan dengar kisah ayahnya, memang subhanallah. Ayah beliau adalah seorang daripada keluarga yang miskin. Beliau pun ada dua orang adik-beradik je. Nama beliau Muhammad bin Muhammad. Nama adik beliau adalah Ahmad. Mereka hanya ada dua orang adik-beradik je. Bapa beliau adalah seorang yang membuat pemintalan bagi bulu kambing biri-biri dan menjualnya di bandar. Jadi maknanya bapa dia pintal bulu kambing biri-biri tu jadi kain ke, jadi benang ke, dan jual di pasar. Tapi bapa beliau ni ada satu ciri yang luar biasa. Bapa beliau mempunyai kecintaan kepada para ulama sufi dan para ulama fiqh. Bapa beliau ni walaupun orang miskin, tetapi sangat cintakan para ulama. Sebab tu para ulama kata, siapa yang cintakan para ulama, kalau dia tak jadi ulama, anak dia akan jadi ulama. Jadi kalau satu orang tu membenci ulama, dia takkan jadi ulama, keturunan dia pun ulama kata diharamkan daripada menjadi ulama. Jadi berhati-hati daripada membenci ulama, kerana para ulama ni adalah para awliyaullah. Jadi bapa beliau ni mempunyai kecintaan yang mendalam kepada para ulama sufi dan para ulama fuqaha, dan berkhidmat kepada para ulama dan menginfakkan harta pada jalan ilmu. Dan beliau juga disebut bila datang ke majlis ulama, tengok faqih mengajar, maka dia kata, ya Allah, jadikanlah anak aku seperti mereka. Bila dia pergi ke majlis para sufi, dia kata, ya Allah, jadikanlah anak aku seperti mereka. Jadi Allah jadikan Imam Ghazali ni faqih yang sangat besar, kita akan ceritakan nanti, dan jadikan adik dia Ahmad sufi yang sangat hebat.
Kalau adiknya Ahmad ini bagi nasihat, orang akan menangis dan ramai yang bertaubat apabila mendengar nasihat adik beliau Ahmad, Syekh Ahmad. Imam Syafi'i, Imam Ghazali sebenarnya dapat dari dua-dua. Pada permulaan hidupnya banyak menjadi ahli fiqh, tapi di akhir hidupnya dia banyak menjadi ahli sufi. Beliau adalah contoh faqih yang lagi sufi. Kalau kita tengok ciri faqih yang sufi ni, mereka lebih teliti, lebih berhati-hati dalam fatwa mereka dan lebih halus, ya. Jadi dengan berkat doa ayah beliau ini yang sentiasa hadir dan berkhidmat kepada para ulama fiqh dan para ulama sufi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anaknya kedua-duanya sekali sebagai orang alim. Itu ulama kata ini bukti contoh siapa cinta orang alim, anak dia akan jadi orang alim, insya-Allah. Ketika beliau hampir wafat, maknanya bila ketika ayahnya nak hampir wafat, tapi anaknya masih muda-muda lagi, kecil-kecil lagi, maka dia pun panggil satu orang sahabat dia, satu orang sufi. Maka dia kata, inna li la ta'assufan 'aziman 'ala ta'allumil khatt. Dia kata, sesungguhnya aku ni menyesal sangat, aku tak sempat belajar menulis. Aku menulis pun tak tahu. Dia kata kat kawannya, wa ashtahi istidraka ma fatani fi waladai hadain. Dan aku harap aku dapat mendapatkan apa yang aku luput waktu aku muda dulu, aku tak sempat nak belajar, pada kedua-dua orang anakku ini. Fa'alimhuma, kamu ajarlah kedua-dua anak aku ini. Wala alaika an tanfudha fi dhalika jami'a ma ukhallifuhu lahuma. Dan tak ada masalah kalau kau nak aku tinggalkan sedikit harta, kau infakkan semua harta ni untuk engkau ajar mereka berdua. Yang tu pesan ayah dia pada kawan dia yang sufi. Aku tak sempat nak belajar, tapi aku harap anak aku dua orang ni dapat cover lah. Dapat cover lah. Apa yang aku tak sempat, tolonglah. Didik mereka berdua. Aku tinggalkan harta, tolonglah engkau didik mereka berdua. Maka sahabat sufinya ini pun mengajarkan kedua-dua anak, kedua-dua Imam Ghazali dan adiknya ni. Adiknya adik kecil, dia anak sulung. Imam Ghazali ni anak sulung, adik dia adik nombor 2. Berbekalkan harta yang ditinggalkan, dan apabila harta tersebut habis, dan kawan ayah dia ni tak ada harta lagi dah untuk dibelanjakan kepada mereka berdua, maka kata beliau, hendaklah kamu berdua tahu bahawa aku dah belanjakan semua harta aku untuk kamu berdua. Semua harta yang ditinggalkan untuk kamu kepada kamu berdua, aku dah belanjakan habis dah. Dan aku ni rajulun minal faqri wa tajrid. Aku ni orang yang fakir, tak ada harta, dan tajrid. Tajrid ni aku bukan jenis orang yang mencari harta. Aku memang ahli sufi yang jenisnya maqam tajrid. Maqam tajrid ni maksudnya dia tak berusaha, dia lebih tumpukan kepada ibadah. Bihaitsu aku tak ada harta yang untuk aku sara kamu dengannya, maka aku berpandangan engkau pergilah ke madrasah sebagai penuntut ilmu. Dengannya itu engkau akan dapat makanan yang dapat membantu engkau. Jadi bila dah habis duit, dia kata pada Imam Ghazali, aku dah tak ada duit, aku cadang kau pergi madrasah. Sebab madrasah ni ada beasiswa lah, kata. Dekat madrasah ni ada beasiswa ataupun ada mat'am, ada makanan. Mereka akan bagi pada pelajar untuk ilmu. Jadi Imam Ghazali pernah kata dulu, mula-mula pergi sana belajar tujuannya untuk dapat makanan. Tapi ilmu itu berkat doa ayahnya, niatnya dan sebagainya, akhirnya Allah ikhlaskan niatnya itu. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar. Jadi lalu mereka pun berdua pergi ke madrasah untuk menuntut ilmu dan mendapatkan bekalan makanan. Tapi inilah rupanya merupakan langkah permulaan kejayaan bagi kedua-dua adik-beradik ini. Apa dia? Pergi ke madrasah. Pergi ke madrasah, inilah rupanya langkah pertama kejayaan mereka. Setelah mereka dididik oleh sahabat ayah mereka, maka mereka mula pergi ke madrasah.
Kata Imam Ghazali, talabna al-ilma li ghairillah. Kami pernah menuntut ilmu bukan kerana Allah. Tujuan asalnya nak ada makanan lah. Tujuannya ada makanan, nak makan. Fa'aba an yakuna illa lillah. Tetapi ilmu itu tak mahu, melainkan ianya dituntut kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ketika itu umur beliau sekitar 15 tahun. Maka Imam Ghazali mula berjumpa dengan guru utama beliau yang pertama sekali yang di madrasah tersebut yang mengajar fiqh, namanya Syekh Ahmad Ar-Razdakani. Ar-Razdakani. Kemudian beliau berkelana ke Jurjan dan belajar daripada Syekh Al-Ismaili. Jadi mula-mula belajar dekat madrasah, kemudian dah belajar sekitar 15 tahun, pergi pula ke Jurjan, belajar pula dengan satu orang syekh nama Syekh Al-Ismaili. Kemudian pada tahun 473 Hijrah, ketika beliau berumur 23 tahun, masuk madrasah umur 15 tahun. Pergi dekat dua madrasah dah, dua guru dah yang utama lah. Banyak guru tapi ini dua guru utama. Guru yang pertama Ahmad Ar-Razdakani, dan yang kedua adalah Imam Syekh Abu Nasr Al-Ismaili. Kemudian beliau pun menyambung pengajian ke Naisabur. Di Naisabur beliau berjumpa dengan tokoh besar ulama mazhab Syafi'i, bahkan boleh dikatakan sebagai tokoh besar ulama Islam yang merupakan pengetua bagi madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk. Nizamul Mulk ni raja, dia sayang sangat dekat tok guru dia Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini ni ulama besar yang pernah mengajar di Mekah dan Madinah. Ketika dia buat haji, dia sempat mengajar kat Mekah, sempat mengajar kat Madinah. Jadi bila dia balik, orang gelar dia Imamul Haramain, Imam dua tanah haram. Ulama besar zaman tu. Jadi pada umur 23 tahun, maka Imam Ghazali pun pergilah ke Naisabur dan melazimi tokoh besar ilmu Islam di sana, iaitu Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, seorang ulama mazhab Syafi'i yang sangat terkenal. Beliau merupakan imam ulama Syafi'iyah. Imamul Haramain Al-Juwaini ni merupakan imam ulama mazhab Syafi'i ketika pada zamannya lah. Pada zamannya, dan merupakan rektor bagi madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ni antara madrasah ataupun kita kata universiti lah. Universiti yang terawal dalam sejarah Islam. Tetapi sedih kalau kita baca kisah madrasah Nizamiyah ni, even tapaknya pun dah tak kelihatan di Iraq. Tapi ditubuhkan oleh apa kita panggil Nizamul Mulk. Maka seorang khalifah namanya Nizamul Mulk, kemudian dia sangat kasih pada guru dia, dia jadikan guru dia tu rektor. Jadi madrasah Nizamiyah ni ulama kata adalah sebab utama mengapa fitnah terpadam di Baghdad. Jadi apabila di Baghdad tu kan, kita pun tahu orang masuk Islam daripada Majusi, daripada macam-macam agama, As-Sabi'un dan sebagainya, berlaku fitnah. Jadi satu cara khalifah nak mematikan fitnah ialah khalifah mengangkat para ulama, iaitu membina madrasah. Dan kalau kita tengok madrasah ni memang madrasah Syafi'iyah. Ulama-ulama yang mengetuai madrasah Nizamiyah ni ulama-ulama tokoh besar mazhab Syafi'i. Dan dengan adanya madrasah ini, maka fitnah-fitnah yang pernah berlaku sebelum adanya madrasah itu terpadam. Kalau tuan-tuan pernah dengar fitnah Barbahariyah, berlaku peperangan antara kaum Mujassimah dengan kaum Ahli Sunnah wal Jamaah di Baghdad. Sebab apa? Sebab kaum Mujassimah tu kata Allah akan duduk bersebelahan dengan Rasulullah ke hari akhirat nanti. Macam Allah tu macam manusia lah. Jadi berlaku peperangan akidah.
Sebahagian penulis mengatakan ini peperangan mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Tidak. Ini bukan peperangan di antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Ini peperangan Syafi'iyah Ahlus Sunnah dengan Hanabilah Mujassimah. Hanabilah Mujassimah, kalau kita baca dalam sejarah, mazhab Hambali ini pernah diracuni oleh fitnah tajsim melalui Muhammad bin Karam As-Sijistani, pengasas kepada ajaran Karramiyah. Jadi cara nak memadamkan api fitnah, buat madrasah, buat universiti. Siapa ketua yang pertama sekali? Tok guru kepada Imam Ghazali, Imamul Haramain Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Ini juga merupakan titik sangat penting dalam perjalanan ilmu Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali walaupun disebut mendampingi guru beliau ini tak lama, tapi oleh kerana kebijaksanaan beliau, maka Imamul Haramain sendiri memuji beliau ni sebagai Bahrun Mughdiq. Bahrun Mughdiq maksudnya apa? Imam Ghazali ni macam laut yang tak ada dasar, tersangat-sangat dalam. Itu kata Imamul Haramain Al-Juwaini. Bahkan ada satu kisah, nanti kita akan tengok lah. Imam Ghazali belajar dengan beliau pelbagai jenis ilmu. Imam Ghazali belajar ilmu fiqh, ilmu mazhab-mazhab yang lain, usul fiqh, kalam, akidah, mantiq dan falsafah. Sehingga kan beliau menguasai hampir ke semua ilmu-ilmu tersebut, bahkan lebih baik daripada guru beliau. Maka guru beliau kata Imam Ghazali ni macam Bahrul Mughdiq, laut yang sangat-sangat dalam. Imamul Haramain juga menzahirkan penghormatan dan kasihnya pada Imam Ghazali, menjadikan Imam Ghazali ni pembantu dalam majlis ilmu beliau. Jadi ketika majlis ilmu, Imamul Haramain jadikan Imam Ghazali ni sebagai pembantu. Nampak dah, nak jadikan dia sebagai khalifah, pengganti. Dan tatkala Imam Ghazali selesai mengarang satu kitab usul fiqh, tajuknya Al-Mankhul. Imam Ghazali ada kitab usul fiqh yang masyhur, Al-Mustasfa. Selesai dikarang kitab Al-Mankhul, maka ditunjuk pada guru dia. Guru dia ni Imam Al-Haramain ni masyhur dalam usul fiqh. Ada kitab matan yang masyhur sangat, matan Al-Waraqat dan kitab-kitab yang lain. Tapi bila dia baca kitab Al-Mankhul fi usul fiqh Imam Ghazali, maka kata guru dia lah, bergurau-gurau, dafantani wa ana hayyun halla sabarta hatta amut. Dia kata, hang ni dah kebumikan aku semasa aku hidup. Kenapa hang tak sabar sikit, tunggu sampai aku mati? Maksudnya aku tokoh ilmu usul fiqh, tiba-tiba hang karang satu kitab yang jauh lebih hebat, seolah-olah hang telah tenggelamkan aku. Tunggulah aku mati dulu. Itu kata-kata gurauan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya kamu telah mencapai kedudukan yang sangat tinggi dalam ilmu usul fiqh, sehingga guru dia kata seolah-olah Imam Ghazali lebih mendahuluinya dalam ilmu usul fiqh. Bahkan kedua-duanya, Imam Ghazali dan Imamul Haramain Al-Juwaini, termasuk dalam salasilah emas mazhab Syafi'i. Kitab dan orangnya, kedua-duanya termasuk dalam salasilah emas mazhab Syafi'i. Ini merupakan kenyataan dan pujian beliau terhadap kualiti Imam Ghazali, dan merupakan pengakuan daripada tokoh besar ilmu fiqh bagi Imam Ghazali. Imam Ghazali sempat bersama dengan Imam Haramain Al-Juwaini ni hanya sekitar 5 tahun sahaja. Tapi beliaulah anak murid yang paling banyak menguasai ilmu daripada gurunya ini. Dan ketika gurunya wafat, maka Imam Ghazali telah pergi berjumpa dengan menteri Nizamul Mulk, dan beliau telah menzahirkan keilmuan beliau. Lalu beliau diangkat menjadi rektor ataupun Syekh Nizamiyah pada ketika umurnya hanya 34 tahun. Satu usia yang dianggap terlalu luar biasa untuk menjadi Syekh Madrasah Nizamiyah. Disebut Imam Ghazali kalau dia mengajar, saya lupa, 5,000 ke 500 ulama besar akan duduk depan dia. Imam Ghazali
Sangat luar biasa. Baru umur 34 tahun. Kita 34 tahun masih lagi duduk sibuk warna kereta. Kereta apa aku nak beli. Exhaust macam mana nak pasang kat kereta aku ni. Tapi Imam Ghazali dah kemuncak ilmu tu. Dan beliau menjadi rektor ataupun pengarah Nizamiyah tu selama 10 tahun. Sehingga satu ketika beliau sembahyang jadi imam, memikirkan hukum haid. Adik dia sembahyang kat belakang. Adik dia sembahyang dekat belakang. Maka ketika dia sembahyang memikirkan hukum haid, adik dia mufaraqah. Adik dia kata, waktu hang sembahyang tadi aku nampak ada darah kat kepala hang. Kata Imam Ghazali, oh ya, aku memikirkan tentang hukum haid dalam solat. Jadi dia terkejut juga, macam mana adik aku ni, maknanya aku ni kira orang kata apa, rektor Harvard University lah, ataupun rektor Universiti Al-Azhar, tapi adik aku ni saya ambil masa sikit je tuan, sampai Imam Ghazali wafat, supaya kita panggil satu slot tu kita habis. Ambil sikit je masa, paling panjang 10 minit paling banyak. Jadi adik dia mufaraqah sebab nampak darah dekat kepala dia. Maka saat kali itu dia mula merasakan, maknanya aku ni ada kekurangan. Dan disebut beliau mula berguru dengan Yusuf An-Najjar, saya lupa apa nama tok guru dia. Tapi tak silap saya, tukang kayu ke tukang kasut, lupa. Jadi pada waktu itu dia menurunkan jawatan dia dan meninggalkan seluruh kemewahan dia di Baghdad dan jawatan-jawatan yang tinggi di Baghdad. Sehingga kan ada sebahagian ulama kata dia dah gila. Bukan dia gila, bukan dia gila tuan-tuan, tapi beliau dah merasai kemuncak ilmu, yang mereka kata kemuncak ilmu zahir. Dah rasa dah, berdebat semua orang kalah, ulama-ulama besar jadi, tapi masih lagi tak merasakan, kita panggil tasawuf gitu. Akhirnya dia turun dan meninggalkan, dan dia berkelana. Disebut antara tempat yang dia berkelana ke Masjid Umawi di Damsyik. Dekat Damsyik tu ada satu hujung yang katanya beliau habiskan masa di situ, dinamakan Zawiyah Ghazaliyah. Ada satu sudut. Ada yang kata dekat tu ada menara. Masjid Umawi ni antara masjid yang paling tua lah dekat dalam badan Damsyik tu. Alhamdulillah saya pernah pergi. Dalam masjid tu ada kubur Nabi Yahya. Imam Nawawi dekat situ, dia dikatakan Nabi Isa nanti pun turun kat situ. Imam Ghazali beruzlah dekat situ. Dia pergi kat situ, kemudian dia pergi haji, kemudian dia pergi balik ke situ, pergi kat Baitul Maqdis. Berkelana lah. Dan dalam tempoh itulah beliau mengarang kitab beliau yang masyhur, Ihya Ulumuddin, yang disebut di antara 5 kitab terbaik dalam bahasa Arab. Kitab kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kitabul Hayawanat oleh Imam Al-Jahil, Kitabul Lisanul Arab oleh Imam Ibn Mandur, Kitab Al-Futuhat Makkiyah oleh Imam Ibn Arabi, Kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, dan satu lagi kitab saya lupa. Jadi ini disebut kitab yang luar biasa, tidak ada seumpama sebelum ni dan selepas ni. Kitab 5 Kitab Ihya Ulumuddin. Dan kemudian apabila beliau telah pun menzahirkan semula diri beliau, maka satu orang khalifah namanya Fakhrul Mulk panggil dia pula. Lama dah tak datang, jadi rektor dekat Madrasah Nizamiyah. Nizamul Mulk pun dah meninggal. Tolonglah patah balik. Maka oleh kerana jemputan khalifah dia pun patah balik jadi rektor dekat Madrasah Nizamiyah. Tapi bila Raja Fakhrul Al-Mulk dibunuh, maka beliau pun mula mengasingkan diri, balik semula ke kampung halaman. Dekat rumah beliau tu beliau buat satu zawiyah ataupun satu pondok kecil. Dekat situlah beliau mengajar sekitar daripada tahun 500 Hijrah sampai ke tahun 505 Hijrah. Dekat situlah kitab-kitab terakhir beliau, nasihat-nasihat terakhir beliau, yang kebanyakan merupakan apa kita panggil adunan ilmu tasawuf bersama ilmu akidah dan ilmu fiqh. Sebelum itu beliau memang luar biasa dalam fiqh. Beliau ada kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Ini semua kitab-kitab utama dalam mazhab Syafi'i.
Kalau 3 kitab ni, Al-Basit, Wasit dengan Wajiz ni antara salah-salah emas kitab mazhab Syafi'i. Dan beliau ada banyak kitab-kitab akidah luar biasa. Tapi bila beliau dah melalui tarbiyah dan sebagainya, akhirnya beliau datangkan kitab Ihya Ulumuddin, dan mula kalau kita tengok beliau punya olahan-olahan tu mula bercampur antara fiqh, akidah dan tasawuf. Imam Ghazali ni kalau nak cerita panjang banyak lagi, tapi beliau disebut sebagai orang yang paling seimbang ilmunya, menggabungkan antara ilmu-ilmu yang pelbagai ini. Okey, baik. Jadi kita ambil kisah beliau meninggal dunia. Tutup dengan kisah beliau meninggal dunia. Saya tak apalah tuan-tuan, sikit-sikit tapi kita ada slot. Yang penting tersusun insya-Allah. Sebab saya antara orang yang buat kajian tentang pengurusan masjid. Jadi kita memang harapkan kuliah-kuliah di Masjid Surau ni pun begitu bermanhaj, ada objektif, berapa lama nak habis, supaya kita dapat habiskan. Tak adalah satu ayat, 2 ayat macam tu. Jadi kita habiskan. Okey, baik. Antara tanda kehebatan dan kebenaran seseorang tersebut adalah wafatnya itu dizahirkan oleh Allah husnul khatimah. Dan di antara orang yang Allah zahirkan padanya husnul khatimah adalah imam kita, Imam Ghazali. Diriwayatkan satu orang imam kita, Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi Al-Hambali, karang kitab Ats-Tsabatu 'Inda Al-Mamat, keteguhan menghadapi kematian. Jadi beliau meriwayatkan daripada adik Imam Ghazali, Syekh Ahmad. Syekh Ahmad kata apa? Macam mana Imam Ghazali meninggal dunia? Banyak tuan-tuan, kalau kita baca kisah-kisah ulama mazhab Syafi'i ataupun ulama-ulama ahli sunnah jamaah, nak meninggal banyak kisah luar biasa. Ada yang nak meninggal tu dah sembahyang zuhur ni. Dah sembahyang zuhur, dah masuk asar belum? Anak dia kata, "Ya, baru ayah sembahyang zuhur, lambat pergi asar." Dah masuk asar belum? Dah masuk asar. Asyik tanya, lepas tu dah masuk asar belum? Dah masuk asar. Ayah dia cepat-cepat sembahyang. Sembahyang. Kemudian ayah dia tersenyum-senyum, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Lepas tu ayah dia pun meninggal dunia. Banyak kisah-kisah dikhabarkan tentang kematian yang akan datang kepada mereka. Jadi Imam Ghazali antara orang yang begitu. Selepas subuh hari Isnin, pada tahun 505 Hijrah, maka Imam Ghazali bangun. Waktu subuh tu dia berwuduk, lalu beliau pun sembahyang subuh. Selesai sembahyang subuh, beliau berkata, "Alayya bil kafan." Tolong ambil kain kafan. Aku nak kena ambil kain kafan aku ni. Fa akhadhahu wa qabbalahu wa tarakahu ala ainihi. Lepas dia ambil kain kafan dia cium. Okey. Kemudian dia letakkan di antara kedua matanya macam ni. Kain kafan dia. Okey. Kemudian dia kata, "Sam'an wa ta'atan ad-dukhulu 'ala al-malik." Dalam riwayat lain, "Sam'an wa ta'atan lid-dukhuli 'ala al-malik." Aku dengar, aku taat untuk menghadap raja segala raja. Aku dengar, aku taat untuk menghadap segala raja. Lalu beliau pun nunjukkan kaki beliau menghadap kiblat. Kemudian beliau baring. Kemudian beliau meninggal dunia. Begitulah beliau meninggal dunia. Macam mana kata-kata akhir dia? Sam'an wa ta'atan lidukhuli 'ala al-malik. Aku dengar, aku taat untuk masuk bertemu dengan raja segala raja. Sudah. Lepas tu meninggal dunia sebelum terbitnya matahari. Beliau meninggal dunia pada waktu yang sangat luar biasa, waktu sangat afdal antara subuh dengan terbitnya matahari. Kalau kita belajar, ini juga waktu berlakunya hari kiamat. Pada hari Jumaat, kiamat akan berlaku antara lepas subuh sampai terbit matahari. Itu waktu kiamat. Dan waktu wirid yang paling afdal itulah dia, lepas subuh sampai terbit matahari. Beliau wafat pada waktu itu dalam keadaan apa? Tahu nak wafat. Aku dengar, aku taat untuk bertemu dengan raja segala raja. Menghadap kiblat, menunjukkan kaki, duduk, meninggal. Itu menunjukkan Imam Ghazali ni wali daripada wali-wali Allah, dan jalan dia adalah jalan yang benar. Fiqh dia Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, dan beliau adalah orang sufi yang beramal dengan ilmu tasawuf ataupun tokoh besar ilmu tasawuf. Moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dan menghimpunkan kita bersama dengan beliau
dan memanfaatkan kita dengan ilmu beliau. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat al-asma. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri wassalamu illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.